Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk garis dan sudut, iaitu bab yang ke-8 bagi tingkatan 1. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan tentang sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Jom kita teruskan. Sebelum tu kita tengok dulu jenis-jenis sudut yang awak perlu belajar dalam subtopik 8.1 ataupun awak perlu mengenal. Jadi kita tengok sudut tegak. Macam mana kita boleh cakap ini adalah sudut tegak? Okay, sebelum tu, sudut ni apa ya? Sudut ni dalam istilahnya, kalau saya senang je, maksudnya adalah bucu. Macam mana boleh terhasilnya bucu? Terhasilnya daripada garis, iaitu dua garis. Kalau satu garis tidak menghasilkan sudut ataupun bucu, bila ada dua garis akan terhasillah bucu dan sudut, dan ini adalah sudut. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana rupanya sudut tegak. Sudut tegak bila tegak berdiri kan? Okey, maksudnya satu garis ini adalah satu garis lurus. Bila satu garis yang tegak berada di atas satu garis lurus yang mendatar, ia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Biasanya sudut 90 darjah kita akan letak simbol inilah. Bila awak tengok simbol ni macam satu segi empat kecil, maksudnya itu adalah sudut 90 darjah. Baiklah, sudut kurang daripada 90 darjah. Kalau kita tengok, kalau sudut 90 darjah ada satu garisan tegak kan? Okey, kalau sudut kurang daripada 90 darjah, saya buat dulu satu garis lurus. Maksudnya dia tak sampai lah. Kalau sudut 90 darjah berada kat situ kan. Kalau sudut 90 darjah, maksudnya tak kisahlah kat mana-mana, kat sini ke, asalkan dia tak sampai dekat 90 darjah. Ini adalah sudut kurang daripada 90 darjah. Macam mana pula kalau sudut lebih daripada 90 darjah? Okey, saya buat satu garis lurus dulu. Kalau menegak, sudut 90 darjah. Kalau nak lebihkan begini. Jadi ini adalah sudut lebih daripada 90 darjah. Baiklah, seterusnya sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Nampak tak? Saya buat huruf L, huruf besar, sebab saya nak bagi awak ingat bila macam ni akan menghasilkan sudut 90 darjah. Sudut pelengkap adalah dua sudut yang akan menghasilkan 90 darjah. Bila ada dua sudut, maksudnya inilah satu garis lurus, sudut tegak, tiba-tiba ada satu garisan. Bila ada ini satu sudut, ini satu sudut, andaikan sudut yang di bawah ni adalah 50 darjah, maksudnya sudut yang ke atas ni adalah berapa? 40 darjah. Ini maksudnya dua sudut menghasilkan 90 darjah, dan ini dipanggil sudut pelengkap. 40 darjah melengkapi 50 darjah dan terhasillah sudut pelengkap. Seterusnya adalah sudut penggenap. Bila awak tengok huruf G, awak akan ingat nombor. Awak rasa macam nombor berapa? Yes, nombor 8. Maksudnya kat sini saya nak cerita sudut penggenap ialah dua sudut yang akan menghasilkan 180 darjah. Macam mana pula 180 darjah? Okey. Ini berapa darjah? Yes, 90 darjah. Ini adalah satu garis lurus yang sama ya. Ini satu garis lurus yang sama. Jadi agak-agak awak
dengan sebelah ni pun mestilah sama juga kan? Ya, jadi maksudnya atas satu garis lurus ni, kalau ada dua sudut akan menghasilkan 180 darjah. Dia tak kisahlah sama ada satu garis lurus lagi tu tegak ke tak tegak ke. Boleh juga jadi macam ni. Yes, ini sudut A, ini sudut B. Jadi A tambah B akan menghasilkan 180 darjah. Kenapa? Sebab A duduk sebelah B. Baiklah, seterusnya sudut konjugat. Konjugat ni awak kena hafal lah. Saya tak boleh nak bagi clue dekat awak. Sudut konjugat ni adalah dua sudut yang akan menghasilkan sudut 360 darjah. Macam mana pula boleh ada sudut 360 darjah? Baiklah, kalau satu garis lurus yang ini menghasilkan berapa darjah? 180 darjah. Agak-agak awak, kalau ke bawah ni berapa? 180 juga. Cuba tambahkan. Hasilnya adalah 360 darjah. Maksudnya sekarang ni satu putaran lengkap akan menghasilkan 360 darjah. Macam mana kita nak kira dua sudut? Macam ni. Macam tu. Ini sudut A, yang selebihnya ni adalah sudut B. Maksudnya A tambah B akan menghasilkan 360 darjah. Baiklah, mungkin awak agak keliru, tapi tak apa, lama-lama awak akan biasa dan awak akan ingat. Seterusnya, jom kita cuba latih diri 8.1D. Jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Kita tengok dulu soalan A. 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 60. 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Pelengkap L. Maksudnya sudut 90 darjah. Sekarang kita nak cek. 60 tambah 30 sama dengan 90. Sama tak? Sama. Jadi pernyataan ini adalah benar. Seterusnya, 125 darjah ialah sudut penggenap bagi 45. Macam nombor berapa? 8. Maksudnya hasilnya mesti 180. Jadi kita cuba 125 tambah 45. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? 170. Tadi saya cakap berapa? Ini mesti 180. Sama tak? Tak sama. Jadi ini adalah palsu. Untuk soalan C, 300 darjah dan 60 darjah ialah sudut konjugat. Sudut konjugat tadi berapa? Ya, 360. Jom kita semak. 300 tambahan dengan 60 hasilnya adalah 360. Sama tak? Sama. Jadi pernyataan ini adalah benar. Seterusnya D, 142 darjah dan 38 darjah ialah sudut penggenap. Lagi sekali sudut penggenap. Yang ini hasilnya adalah 180. Jadi kita semak 142 tambah 38. Okey, tekan kalkulator. Ya, hasilnya adalah 180. Maka ini adalah sudut penggenap. Jadi pernyataan ini adalah benar. Untuk soalan terakhir, E. Jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 darjah tolak B. Betul ke? Maksudnya sekarang ni, A tambah B akan menghasilkan 360 darjah. Tapi sekarang dia buat macam ni kan? Dia buat A ni duduk sorang-sorang. Jadi sekarang macam mana kita nak hilangkan B? Tengok, tambah. Lawannya apa? Tolak. Kalau sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun kena tolak. Okey, jadi sini tinggal apa je? A sahaja sebab B tolak B dah hilang. Sama dengan 360 tolak B. Sama tak? Sama. Jadi pernyataan ini adalah benar. Seterusnya,
Okey, kita akan masuk benda yang tajuk tadi, iaitu benda tajuk kita tadi. Kita patah balik. Oops. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Nampak tak ada garisan yang bersilang? Ini adalah satu garis lurus. Yang ini pun adalah satu garis lurus. Yang mana garis lurus ni telah bersilang. Bila bersilang, ia akan menghasilkan sudut bertentang bucu. Bucu apa tadi? Sudut. Jadi sekarang ni kita tengok. Saya andaikan ini adalah sudut A. Mana yang setentang dengan bucu A? Ya, ini. Jadi maksudnya, kalau sini adalah sudut A, dekat sebelah kiri pun adalah sudut A. Saya tukar jadi nombor, nak bagi nampak. Saya andaikan sudut A adalah 30 darjah. Maksudnya setentang dengan dia pun adalah 30 darjah. Baiklah. Nampak tak? Ini adalah satu garis lurus. Satu garis lurus. Saya cakap apa tadi? Kalau satu garis lurus akan menghasilkan 180 darjah. Jadi sekarang kita tengok garis lurus yang saya warnakan warna orange ni. Okey, maksudnya akan ada dua sudut dekat sini. Sudut yang pertama, sudut yang kedua. Jadi sekarang ni sudut yang pertama adalah sudut A. Jadi kalau sudut yang kedua adalah sudut B, di sini. Maksudnya sekarang ni, A tambah B sama dengan 180 darjah. Agak-agak awak, satu garis lurus ni 180 kan? A dah ambil 30. Agak-agak sebelah ni tinggal berapa? Yes, 150 darjah. A tadi berapa? 30 tambah dengan B 150 sama dengan 180 darjah. Sekarang ni saya nak ceritakan bahawa A duduk sebelah B, B pun duduk sebelah A, betul? Ini kita panggil sudut bersebelahan. Ada terms baru. Tapi sebenarnya benda yang sama je sebenarnya. Okey, boleh? Bila sudut bersebelahan akan menghasilkan sebanyak 180 darjah. Jom kita tengok latihan nak bagi awak faham. Bagi setiap rajah yang berikut kena pasti dan nyatakan. Okey, ini gambar rajah A, B, C. Setiap gambar rajah ni ada dua soalan. Mana soalan dia? Dia suruh cari kena pasti mana sudut bertentang bucu, yang mana sudut bersebelahan pada garis bersilang. Sekarang kita akan jawab soalan satu dahulu. Sudut bertentang bucu. Mana yang bertentang bucu? Ya, P dan Q. Okey. P dan Q adalah sudut bertentang bucu. Bolehkah saya masukkan R sekali? Tak boleh sebab R tak ada pasangan di sini. Okey, untuk B pula, mana sudut bertentang bucu? Yang bertentang dengan bucu. A dengan B. C boleh tak? C tak boleh. Kenapa? Sebab C tak ada kawan kat depan ni. Okey, untuk soalan C, mana sudut bertentang bucu? Ya, R dan B. Sekarang kita jawab soalan kedua. Sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, sekarang kita tengok. Ini satu garis lurus, betul? Jadi sekarang ni R dan P adalah sudut bersebelahan, dan seterusnya ada satu lagi garis lurus. Maksudnya sekarang ni yang ini pula, iaitu R dan Q adalah sudut bersebelahan. Ada dua sudut bersebelahan sekarang ni. Sekarang kita cuba jawab soalan B pula. Mana sudut bersebelahan? Mana garis lurus? Ya, ini garis lurus B dan C.
Okey, ada satu lagi garis lurus. Kita cek. Ya, ada pasangan lagi, iaitu C dan B. Untuk soalan C, okey, kita cek garis lurus yang pertama R dan S. Garis lurus yang kedua S dan T. Baiklah, kita jawab soalan nombor 2. Salin setiap rajah yang berikut, tandaikan dan labelkan. Sudut Y jika sudut X dan Y ialah sudut bertentang bucu. Okey, ini adalah sudut X, jadi mana sudut bertentang bucu? Yang kat depan dia. Jadi ini adalah sudut Y. Tengok soalan B. Ini sudut X, mana sudut Y? Ya, ini adalah sudut Y. Untuk C pula, ini X, jadi Y akan berada di sini. Soalan nombor 2. Sudut Z jika sudut X dan Z ialah bersebelahan. Bersebelahan, duduk sebelah ni belah lah. Okey, sekarang kita tengok mana sudut Z. X duduk sebelah Z, jadi sini adalah sudut Z. Dan sini pun boleh jadi sudut Z. Okey, X duduk sebelah Z, ini Z. Ini pun duduk sebelah X juga. Seterusnya, ini adalah sudut Z sebab dia duduk sebelah X. Ini pun sebelah X juga, jadi ini pun adalah sudut Z. Baiklah, kita cuba jawab soalan latih diri 8.B. Dalam rajahan berikut, PQ, RS dan TU ialah garis lurus, cari nilai X dan Y. Kita tengok dulu untuk soalan A. Sekarang ni kita tengok X dengan 140, ini adalah sudut bertentang bucu. Bila sudut bertentang bucu, X akan sama dengan nilai di atas. Jadi X sama dengan 140 darjah. Untuk Y pula, tengok di sini, ini adalah satu garis lurus. Jadi Y dan 80 akan menghasilkan 180 darjah. Jadi, okey, saya tukar. Dan ini menjadi simbol tambah. Jadi sekarang ni Y sama dengan 180. Bila sini tambah, nak hilangkan dia kena tolak 80. Sebelah ni pun kena tolak 80. Jadi Y sama dengan 180 tolak 80 menghasilkan 100. Jadi Y sama dengan 100. Untuk soalan B, X, kita tengok sini, ini adalah sudut bertentang bucu. Jadi X sama dengan 24. Okey, untuk Y pula, Y adalah sudut bersebelahan dengan 32. Maksudnya Y tambah 32 sama dengan 180. Nak hilangkan tambah 32, hilangkan dia dengan tolak 32. Bila kiri tolak 32, kanan pun kena tolak 32. Y sama dengan 180 tolak 32 menghasilkan 148. Jadi saya rasa setakat ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Jadi saya harap awak faham. Sekian, terima kasih.